Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Safaridah binti Mat Zakni alias Mat Dahlan. Nombor metrik 276781 akan membentangkan tajuk mengenai cabaran serta reformasi perkhidmatan awam di Malaysia. Perkhidmatan awam merupakan jentera pentadbiran atau kuasa eksekutif dalam melaksanakan dasar-dasar bagi mencapai segala objektif dan matlamat negara sehingga ia dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Peruntukan mengenai perkhidmatan awam di dalam Perlembagaan Persekutuan pula dijelaskan di bawah Fasa 1 Perkara 132. Perkhidmatan awam ialah angkatan tentera, perkhidmatan kehakiman dan perundangan, perkhidmatan awam persekutuan, pasukan polis, dimansuhkan, perkhidmatan awam bersama, perkhidmatan awam setiap satu negeri dan perkhidmatan pelajaran. Namun di dalam perkhidmatan awam pastinya ada cabaran yang perlu ditangani serta reformasi untuk dilakukan bagi mencapai wawasan kemakmuran bersama 2030. Oleh itu, perkhidmatan awam sentiasa peka dengan perubahan dan berkeupayaan mengambil tindakan-tindakan untuk melakukan pembaharuan. Teori perkhidmatan awam dapat dilihat melalui dasar-dasar kerajaan yang dilaksanakan dalam memerlukan organisasi pentadbiran berdasarkan kepada fungsi di mana ianya memberikan perkhidmatan menyeluruh seperti pendidikan, perhubungan, kesihatan, pertahanan dan di kebanyakan agensi kerajaan. Manakala konsep perkhidmatan awam di Malaysia ini bermotifkan kebajikan dan kurang mementingkan keuntungan. Selain itu, secara langsung ia melaksanakan polisi-polisi awam dan keputusan daripada kerajaan akan dilakukan dari semasa ke semasa. Struktur yang ada dalam perkhidmatan awam ialah kumpulan perkhidmatan iaitu kelompok yang disusun mengikut prinsip kumpulan gaji, keutamaan peranan dan kelayakan akademik di mana ia ditetapkan sebagai syarat untuk kelayakan masuk. Terdapat beberapa elemen penting yang ada dalam perkhidmatan awam iaitu yang pertama, kawalan perlembagaan, di mana ia berfungsi sebagai menetapkan pelantikan jawatan pegawai-pegawai awam, bidang kuasa di dalam pengurusan awam dan menetapkan prosedur. Yang kedua, kawalan legislatif iaitu badan pembuat undang-undang. Yang ketiga pula ialah kawalan eksekutif iaitu badan yang melaksanakan undang-undang. Akhir sekali, kawalan judisiari iaitu badan kehakiman dalam negara yang berfungsi sebagai menterjemahkan undang-undang yang dibuat oleh badan pembuat undang-undang dan memutuskannya sama ada ia dipatuhi oleh kawalan eksekutif. Pelaksanaan perkhidmatan di Malaysia dapat dilihat melalui tadbir urus yang merupakan perkara penting untuk mengukuhkan keupayaan kerajaan bagi mencapai aspirasi negara. Untuk memastikan tadbir urus dilaksanakan dengan baik, kerajaan sentiasa mengambil inisiatif bagi meningkatkan kecekapan sistem penyampaian dengan cara membangunkan sumber manusia. Oleh itu, kursus dan latihan diberikan kepada kaki tangan awam bagi meningkatkan profesionalisme masing-masing. Dengan pelaksanaan sebegini, ia dapat melahirkan tenaga kerja yang berdaya saing dalam era global ini. Selain itu, pelaksanaan yang dilakukan oleh kerajaan adalah dengan memantapkan prosedur dan sistem kerja untuk meningkatkan kecekapan perkhidmatan awam dan menyeragamkan polisi dan peraturan dalam organisasinya. Terdapat beberapa isu yang berkaitan dengan perkhidmatan awam. Antaranya yang boleh dilihat dari reformasinya adalah mengenai pegawai perlu memenuhi syarat bagi pemberian awal ganjaran JCR.
Melalui kenyataan yang diberikan oleh JPA, antara syarat yang telah ditetapkan adalah tempoh perkhidmatan pegawai hendaklah 15 tahun ke atas dan pegawai tersebut telah mencapai umur 45 tahun. Selain itu, jumlah terkumpul gantian cuti rehat hendaklah sebanyak 80 hari. Baru-baru ini, pengumuman telah dibuat oleh Perdana Menteri di Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-18 di mana kerajaan bersetuju menaikkan kadar maksimum jumlah gantian cuti rehat daripada 160 ke 180 hari bagi tujuan award wang tunai. Justru itu, pemberian awal GCR sebanyak 80 hari itu hanya boleh dibuat sekali sahaja sepanjang tempoh perkhidmatan pegawai. Di dalam perkhidmatan awam ini terdapat kekuatan dan kelemahan. Antaranya ialah kekuatan, kerajaan telah memperuntukkan pelaburan yang besar bagi memantapkan modal insan dan meningkatkan kemahiran dalam kalangan penjawat awam. Kedua, penubuhan unit integriti di semua agensi awam. Ketiga, keberkesanan perkhidmatan awam dalam menguruskan pandemik yang melanda negara. Yang keempat, sistem penyampaian kerajaan sentiasa ditambah baik dari semasa ke semasa. Kelima, langkah kerajaan bagi memastikan organisasi awam lebih efisien dan efektif. Dan akhir sekali, kerajaan sentiasa memantau sistem penyampaian perkhidmatan awam menjadi peneraju ekonomi digital serantau. Kelemahan pula, yang pertama, kerajaan telah menghadapi masalah apabila sistem komputer dikodam oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kedua, masalah pengurusan keuangan dan procurement di antara agensi kerajaan. Dan yang ketiga, isu integriti yang sering tercalak imejnya seperti pecah amanah dan rasuah. Analisis yang dibuat adalah mengenai seorang penjawat awam yang ditahan oleh SPRM berhubung kes meminta suapan berjumlah RM80,000 bagi kerja-kerja pembaikan sebuah sekolah. Suspek adalah lelaki yang berusia 35 tahun dan merupakan seorang penolong jurutera di sebuah agensi kerajaan yang bertanggungjawab dalam menguruskan projek tersebut. Beliau telah ditahan dan akan direman setelah menerima wang tunai sebanyak RM10,000 di sebuah restoran sekitar Bangi. Antara faktor yang menyebabkan kes sebegini berlaku adalah disebabkan pertama, kurangnya ketegasan dan dasar yang longgar menjadi punca ramai penjawat awam terlibat dengan rasuah. Yang kedua, tindakan kurang diambil kepada pegawai yang melakukan penyelewengan sehingga menyebabkan rasuah dan salah guna kuasa. Yang ketiga, tidak berpegang teguh kepada ajaran agama juga punca seseorang itu terpesong dan sanggup melakukan perbuatan keji. Kesannya pula, antara kesan yang akan terjadi daripada kes tersebut ialah pertama, akan menyebabkan imej kerajaan terjejas. Kedua, perkhidmatan awam menjadi tidak cekap. Ketiga, orang ramai akan hilang kepercayaan terhadap kerajaan. Antara cadangan penambahbaikan di dalam perkhidmatan awam yang boleh dilakukan oleh kerajaan ialah yang pertama, memantapkan integriti dan etika di dalam perkhidmatan awam dengan menguruskan agensi dan organisasi secara bijak agar memperolehi kaki tangan yang beramanah. Kedua, penjawat awam perlu meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam melaksanakan sesuatu tugas.
Yang ketiga, perkhidmatan awam perlu mengkaji semula peraturan yang sudah lama atau lapuk bagi memenuhi kehendak pelanggan melalui penambahbaikan prosedur atau proses dalaman. Yang keempat, perkhidmatan awam perlu menambahbaikan organisasi di dalam sistem penjawatan bagi memastikan kualiti setiap penjawat awam pada tahap yang baik. Secara kesimpulannya, cabaran yang ditempuh serta reformasi yang dibuat dalam perkhidmatan awam di Malaysia ini sentiasa dilakukan dari masa ke semasa mengikut kehendak dan perubahan zaman. Oleh itu, kerajaan perlu dalam menyediakan perkhidmatan yang selaras dengan peningkatan ekspektasi rakyat, trend teknologi dan kedinamikan penduduk. Selain itu, perubahan secara komprehensif akan dibuat oleh perkhidmatan awam dengan memperbaiki struktur, menggalakkan inovasi, kepantasan bertindak dan mempercepatkan penyampaian perkhidmatan. Akhir sekali, dengan pembaharuan dan perubahan yang dilakukan telah menjadikan perkhidmatan awam di Malaysia setanding dengan negara-negara maju di luar sana dan secara tidak langsung telah menyumbang kepada kemakmuran negara.